Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua, pengikut-pengikut admin maupun yang baru melihat channel ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi, sebelum itu bantu admin minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk Anda semua. Terima kasih. Info ini sangat-sangat penting untuk Anda mengetahui apa yang akan admin sampaikan kepada Anda pada hari ini. Dengar sampai habis. Terima kasih. Kerajaan PH dan BN wujud kerana PN menolak Tita Agong. Berita sepenuhnya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli malam tadi berkongsi cerita bahawa kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional wujud kerana Perikatan Nasional menolak tita yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan bersama PH. Sebagai seorang penyelaras dan terbabit dalam rundingan, Rafizi berkata kerajaan perpaduan terpaksa ditubuhkan kerana keputusan pilihan raya ke-15 adalah unik dan seperti beliau dijangkakan, tidak akan ada gabungan mendapat majoriti membentuk kerajaan sendiri tetapi PH akan menjadi blok yang terbesar. Lebih unik lagi keputusan ini PRU15 menyebabkan PN atau PH tidak boleh membentukkan kerajaan sendiri tanpa menyertai Barisan Nasional. Mana-mana gabungan memerlukan penyertaan BN atau membentuk kerajaan. Kalaupun PN berjaya mengumpulkan sokongan daripada semua parti lain, selain daripada PH atau BN, PN tidak boleh membentuk kerajaan, katanya dalam satu hantaran menerusi TikTok-nya. Beliau berkata, semua gabungan politik kecuali BN juga sedar rakyat mahu sebuah kerajaan yang stabil. Rakyat tidak mahu kerajaan yang mengulangi episod pengkhianatan langkah Sheraton yang mana ahli-ahli parlimen membida kedudukan kerajaan dengan mengalihkan sokongan semata-mata agar mereka mendapat jawatan menteri, katanya. Perkara itu katanya menyebabkan parlimen meluluskan undang-undang anti lompat parti yang menyekat ahli parlimen daripada menyokong calon Perdana Menteri dari parti yang lain tanpa mendapat keputusan parti masing-masing. Ini dilema yang dihadapi semua gabungan sejurus selepas keputusan PRU15 dimuktamadkan. PN yang mula-mula mengaku mereka ada majoriti dan mendabik dada akan membentuk kerajaan. Mereka sebenarnya tidak jujur kepada rakyat bahawa majoriti yang mereka ada itu adalah hasil daripada ulang tayang langkah Sheraton. Mereka mengaku konon ada 10 ahli parlimen BN yang memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedangkan tindakan 10 ahli parlimen BN itu tidak mendapat restu dan persetujuan daripada BN. Jelas beliau 3 hari terawal selepas PRU15. BN sebenarnya membuat keputusan untuk berkecuali, mahu kekal sebagai pembangkang dan tidak mahu menyokong PH ataupun BN sebagai kerajaan. Secara logiknya, perkara ini boleh berlaku tetapi kerajaan minoriti yang akan terbentuk adalah sangat tidak stabil. Ia boleh jatuh bila-bila masa sahaja pada masa sama PN yang awal-awal lagi menolak sebarang kerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan, sebab itu keadaan menjadi buntu. Tidak ada gabungan yang boleh membentuk kerajaan kerana PN menolak PH dan BN pula mengambil pendirian untuk berkecuali, katanya. Rafizi berkata, kebuntuan itu hanya ada jalan keluar apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan agar gabungan-gabungan politik membentuk satu kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, katanya pada hari pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong. Muhyiddin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dahulu yang dimaklumkan mengenai cadangan kerajaan perpaduan. Dalam satu borang ataupun nota kertas persetujuan, mereka terus menulis tidak bersetuju
di atas draft persetujuan untuk membentuk kerajaan perpaduan itu. Selepas menghadap yang di Pertuan Agong, kedua-dua mereka terus meninggalkan istana katanya. Namun katanya, Anwar yang kemudian masuk menghadap bersedia memecahkan kebuntuan itu dan kemudian Dato Sri Anwar Ibrahim masuk menghadap dan apabila dititahkan mengenai cadangan pembentukan kerajaan persekutuan, memberi persetujuan PH untuk menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Esoknya, pengurusi BN Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi menghadap dan juga turut akur dengan titah tuanku supaya BN tidak berkecuali dan turut sama membentuk kerajaan persekutuan, katanya. Jelas Rafizi yang juga ahli parlimen Pandan, tindakan beliau mengunci mulut berkaitan kerajaan perpaduan sebelum ini adalah kerana beliau adalah salah seorang perunding utama yang memikul tanggung jawab menyelaras penubuhan kerajaan perpaduan. Jika kita berunding, kerahasiaan rundingan adalah sangat penting supaya tidak merumitkan keadaan. Sekian saja info ringkas dari admin pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal. Bye-bye.